Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Hari ini kita akan ber- berkongsi ilmu tentang kajian tinjauan. Apa yang dimaksudkan dengan kajian tinjauan? Untuk pengetahuan anda semua, kajian tinjauan merupakan salah satu kaedah penyelidikan, bukan berbentuk eksperimen yang paling popular digunakan dalam pelbagai bidang, khususnya dalam bidang sains sosial. Jika dilihat, kajian tinjauan ini adalah sangat berguna apabila penyelidik hendak mengumpul data berhubung dengan fenomena yang tidak dapat diperhatikan langsung, seperti mengkaji tentang sikap, tingkah laku, tabiat, dan lain-lain yang berkaitan dengan sekumpulan orang. Kajian tinjauan ini juga banyak digunakan dalam bidang pendidikan kerana maklumat yang tepat dapat diperoleh berkenaan kumpulan yang besar dengan menggunakan sampel yang kecil dan maklumat dapat dikumpulkan secara terus dari responden. Ini bermaksud kita akan dapat maklumat daripada responden tu secara terus-menerus. Kita dapat dua jenis tinjauan yang penting dan sering dilakukan dalam bidang pendidikan, iaitu tinjauan sekolah dan tinjauan komuniti. Apakah tujuan kajian tinjauan? Di sini terdapat beberapa tujuan kajian tinjauan ini dilakukan oleh penyelidik. Yang pertama adalah untuk mengumpul maklumat berkaitan dengan populasi, di mana penyelidik dapat pemahaman secara menyeluruh tentang populasi yang dikaji dan dapat memahami populasi dengan baik, serta dapat membuat keputusan berdasarkan bukti dan merancang intervensi atau program yang relevan dan efektif. Tujuan yang kedua adalah untuk mendapatkan responden yang ramai. Ini adalah bertujuan untuk memperoleh sampel yang mewakili populasi yang dikaji. Dengan memiliki jumlah responden yang besar, kajian tinjauan ini dapat menghasilkan data yang lebih sahih dan boleh dipercayai serta memberikan gambaran yang lebih tepat tentang populasi tersebut. Terdapat beberapa ciri kajian tinjauan. Yang pertama, persempelan daripada populasi. Biasanya pengkaji memilih dan mengkaji sesuatu sampel daripada satu populasi dan keputusan tersebut dijadikan sebagai konklusi bagi semua ahli dalam populasi. Kedua, soal jawab dan temu bual. Terdapat dua kaedah asas pengumpulan data kajian tinjauan dilakukan, iaitu adalah melalui soal jawab dan temu bual. Soal jawab adalah soalan bertulis yang diberikan kepada responden, di mana jenis soal jawab yang diberikan kepada responden adalah borang soal selidik, soal jawab melalui surat, dan soal jawab melalui laman web. Manakala temu bual pula adalah bentuk tinjauan dilakukan di mana pengkaji merakam jawapan responden yang terlibat dalam kajian.
Pengkaji mengajukan persoalan kepada responden berdasarkan kehendak, kajian dan garis panduan temubual. Jawapan yang diterima, direkod dan dilaporkan di dalam dapatan kajian. Ketiga, reka bentuk alat mengumpul data. Sebelum sebelum menjalankan sesuatu kajian, pengkaji perlu mengenal pasti instrumen yang digunakan untuk mengumpul data atau pengkaji mengubah suai alat pengumpulan data sedia ada. Di mana pengkaji juga boleh mereka bentuk sendiri alat pengumpulan data mengikut pengumpulan data yang diperlukan oleh pengkaji. Keempat, tindak balas tinggi. Dalam pengumpulan data, kadar tindak balas yang tinggi adalah penting bagi membantu pengkaji membuat generalisasi hasil yang diperoleh dalam sesuatu populasi. Di sini saya terangkan beberapa langkah pelaksanaan dengan menggunakan kajian tinjauan. Yang pertama, membentuk objektif dan menentukan soalan kajian. Langkah yang kedua, mengenal pasti populasi sampel dan kerangka persampelan. Langkah yang ketiga, menentukan reka bentuk tinjauan dari prosedur pengumpulan data. Langkah yang keempat, mengenal pasti dan membangunkan instrumen kajian. Langkah yang kelima, mengurus dan memantau instrumen. Langkah yang keenam, perekodan dan analisis data. Dan langkah yang ketujuh, penulisan laporan. Jenis-jenis kaedah kajian tinjauan. Terdapat beberapa jenis kaedah kajian tinjauan. Antaranya adalah kaedah temubual ataupun bersemuka. Di mana kaedah temubual ini dijalankan adalah untuk menyokong hasil kajian yang diperoleh. Data-data yang dikumpul melalui kaedah temubual ini boleh memantapkan lagi data-data yang dipungut daripada soal selidik. Kaedah yang kedua adalah surat. Kaedah ini melibatkan pemeriksaan surat-surat yang dikirim melalui pos atau surat elektronik. Penyelidik mengumpulkan surat-surat yang relevan dari responden dan menganalisis isinya untuk mendapatkan data yang diinginkan. Telefon. Kaedah kajian tinjauan melalui telefon juga dilakukan untuk mengumpulkan data melalui temubual terstruktur. Penyelidik menghubungi responden yang telah dipilih sebelumnya dan mengajukan rangkaian soalan yang telah dirancang sebelumnya. Temubual telefon terstruktur membolehkan penyelidik mengumpulkan data dengan cepat dan efisien. Dan yang terakhir, internet. Kaedah kajian tinjauan yang melibatkan internet adalah melibatkan penggunaan platform atau laman web untuk mengumpulkan data dengan cepat dan efisien. Kelebihan kajian tinjauan. Antara kelebihan kajian tinjauan adalah ia merupakan salah satu kaedah yang paling efisien untuk kutipan data dalam jumlah yang banyak bagi tempoh masa yang singkat. Selain itu, ia memerlukan kos yang rendah dan tidak membebankan pengkaji. Kelebihan kajian tinjauan juga dapat memberikan maklumat yang dikumpul melalui sampel
dapat memberikan gambaran umum tentang sesuatu populasi secara keseluruhan. Dan kajian ini menjamin anonymity kajian dan kajian ini menjamin anonymity dan mengurangkan pengaruh yang disebabkan oleh prasangka. Namun, kajian tinjauan ini juga mempunyai beberapa kelemahan. Yang pertama, kajian tinjauan ini memerlukan persiapan yang rapi dan tempoh masa yang panjang bagi merancang dan melaksanakan kajian. Kajian tinjauan ini juga boleh terdedah kepada bias dan kelemahan kajian tinjauan ini juga bergantung kepada responden, kejujuran responden dan ketepatan responden dalam melaporkan maklumat yang dikehendaki. Sekian, terima kasih.